Tapi kalau kita nak join solat jenazah, wajiblah kita belajar. Sebab nak buat tu. Tahu tak? Kan lama-lama kan kita sujud pula kan atas perut mayat kan. Jadi kena belajar lah. Tapi kalau kita tak nak belajar, contohnya saya tak nak belajar lah cara semayang solat jenazah, tak ada masalah. Sebab dah ada orang pandai dah tu. Contoh tu imam kampung kita dia dah pandai dah solat jenazah macam mana cara, kita tak nak belajar tak apa. Itu fardu kifayah. Dia tak sama dengan fardu ain. Fardu ain walaupun orang lain beribu-ribu pandai, kita tak pandai, tetap wajib belajar. Kalau tak belajar berdosa. Contohnya ilmu tauhid. Tauhid ni bukan nak pakai waktu-waktu tertentu. Tauhid ni, akidah ni nak pakai sentiasa. Bukan waktu nak mati baru nak kena ada akidah yang betul. Bukan. Sentiasa wajib berada di dalam akidah yang sebenar. Maka contohnya dalam qaryah, dalam jumlah tadi tu, jumlah ataupun keluasan 80 km persegi tadi, semua orang pandai dah ilmu tauhid yang fardu ain lah. Tiba-tiba kita seorang je tak belajar lagi, tetap kita berdosa. Walaupun dah beribu orang tahu, kita seorang tak tahu lagi, tak belajar lagi, tetap berdosa. Wajib kita mengaji. Kerana tauhid itu, ilmu tauhid itu ilmu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah tadi. Ada seorang lain dah alim tentang ilmu tafsir, kita yang lain-lain tak belajar tafsir pun tidak berdosa. Ada orang lain dah pandai ilmu hadis, kita tak pandai ilmu hadis, tidak berdosa. Tapi contohnya dalam Korea, dalam lingkungan 80 km persegi tadi, tak ada seorang pun alim pandai ilmu tafsir, maka pada ketika itu wajib semua kena ngaji tafsir sehingga melahirkan seorang yang pandai. Boleh faham tak tu? Contohlah kita ni lah, katakan kat sini 80 km persegi lah ni kita ni kan. Tak ada orang yang pandai ilmu tafsir, tak ada orang yang pandai ilmu hadis, maka kita semua ni berdosa. Kita semua ni berdosa tak ngaji tafsir, tak ngaji hadis. Sebab dalam lingkungan ni tadi tak ada orang yang pandai, maka semua kena ngaji tafsir sehingga melahirkan seorang yang bila contohnya belajar seorang dah alim dah, maka gugurlah dosa yang lain-lain tak tu fardu kifayah. Boleh faham tak tu? Itu yang dimaksudkan apabila berdiri dengan dia, maknanya apabila ada seorang lain yang tahu tentang ilmu fardu kifayah tadi, yang bersangkut paut dengan fardu kifayah tadi, oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Mana yang lain tak tahu, tidak berdosa. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, seorang pun tak ada yang pandai ilmu tafsir tu, seorang pun tak ada yang pandai tentang ilmu hadis tu, nescaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya. Semua ni kena tanggung semua kita ni kena tanggung dosa. Boleh faham tak? Sebab tu kita bertuah sangat kalau dalam qaryah kita tu ada orang alim. Bertuah kita dengan sebab ada orang alim tadi, dia pandai tafsir, dia pandai tauhid, dia pandai fiqh, dia pandai tajwid, dia pandai begini, dia pandai begitu. Contoh yang fardu kifayah tadi lah, kita ni terselamat daripada dosa. Anak bini kita terselamat daripada dosa dengan sebab ada orang yang alim ilmu fardu kifayah tadi di kawasan kita. Patut kena ucap terima kasih kepada orang-orang macam tu. Terima kasihlah sebab adanya tu guru ni, kami ni selamat daripada dosa tak belajar tauhid, dosa tak belajar tafsir, dosa tak belajar hadis, dosa tak belajar sirah. Mujur tu guru ada. Kalau mati tu guru tadi, pakat-pakat pikul dosa semua sebab dah tak ada orang yang pandai. Boleh tu?
Ini orang macam tu kita buat musuh pula dah. Jenis tak mengenang budi kita. Dosa kita terlepas, dosa anak bini kita terlepas sebab dia. Sebab dia tu alim tu, kita anak bini terselamat daripada dosa tak mengaji Taurat, tak mengaji tafsir, tak mengaji hadis, tak mengaji sirah. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, tak ada orang yang pandai. Tak ada seorang pun yang pandai nescaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya. Maka wajiblah atas raja, yakni pemerintah, bahawa menyuruh ia pemerintah akan mereka itu rakyat di bawah jajahan dia tadi dengan yang demikian itu. Jadi wajib pemerintah menyuruh itu sekarang. Wajiblah pemerintah menyuruh rakyat dia belajar ilmu fardu kifayah sehingga melahirkan seorang yang alim. Kalau pemerintah duduk diam buat je, maka dosa atas pemerintah dan dosa atas yang lain-lain. Bahawa menyuruh ia akan dia itu dengan yang demikian itu dan mengerasi ia raja akan ahli negeri atas demikian itu. Maknanya pemerintah tadi kena paksa rakyat yang duduk di bawah jajahan dia tadi tu mengaji ilmu-ilmu fardu kifayah ni. Sebab negeri kita ni tak ada yang pandai tauhid, tak ada yang pandai tafsir, tak ada yang pandai hadis, tak ada yang pandai sirah. Jadi better saya perintahkan kamu sekalian ni wajib belajar. Siapa tak belajar saya penjara 40 hari. Dia kena paksa, kena paksa. Nampak tak? Dia kena adakan denda. Kalau rakyat dia tadi tak mengaji fardu kifayah tadi, dia boleh jatuhkan denda ataupun hukuman. Tapi kalau pemerintah buat diam aja, seorang pun tak pandai ilmu agama, dia buat diam, dia buat tak peduli aja, pakak-pakak pikul dosa semua. Daripada pemerintah sampai yang bawah-bawah. Itu ilmu fardu kifayah. Maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh ia barang atas dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan dia pada tempat makanan tidak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang daripada yang demikian itu. Jadi seolah-olah macam makanan. Itu fardu ain. Fardu ain tadi ibaratnya macam makanan. Semua orang kena makan. Bukan ada setengah-setengah kelakuan dia kena makan. Tak, semua orang kena makan. Jadi fardu ain, semua orang kena belajar. Orang lain pandai, orang lain tak pandai, kita tetap wajib belajar. Orang lain dah pandai tauhid, kita wajib belajar. Orang lain tak pandai lagi tauhid, kita juga wajib belajar. Kalau fardu kifayah tadi lain. Ada orang lain dah pandai tafsir, kita tak pandai, tidak berdosa. Tapi kita tengok kebelakangan ni ramai orang mengaji, ramai orang belajar. Mereka mendahulukan mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah tadi dan meninggalkan fardu itu salah jalan namanya. Salah jalan menuntut ilmu. Salah jalan menuntut ilmu. Pergi ngaji tafsir yang fardu kifayah tadi, pergi ngaji hadis yang fardu kifayah tadi, padahal tak berdosa kalau dia tak pergi belajar tafsir hadis tu. Dalam keadaan meninggalkan fardu ain. Tauhid tidak belajar, tajwid tidak belajar, fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar, pergi ngaji tafsir, ngaji hadis. Nama tu salah jalan tu. Kena baiki balik. Sebab yang kita belajar tafsir hadis tadi itu ilmu fardu kifayah. Tak berdosa kalau kita tak belajar, sebab ada orang lain pandai dah ilmu tafsir, ilmu hadis. Tapi kalau tauhid kita tak pergi belajar, tetap berdosa walaupun orang lain pandai. Tasawuf kita tak pergi belajar, berdosa walaupun orang lain dah alim tentang ilmu tasawuf. Fiqh yang bersangkut paut dengan amalan kita hari-hari, wajib kita belajar walaupun ada orang lain dah pandai semayang, pandai puasa, pandai berniaga, pandai bermuamalah, kita tak pandai lagi, maka wajib juga kita belajar fiqh.
Jadi maknanya kita nak menuntut ilmu ni pun kena ada ilmu juga. Kena ada ilmu juga. Cara-cara nak menuntut ilmu kena ada ilmu juga. Bukan main terjah saja. Tiba-tiba terjah saja belajar. Nak kena ada ilmu juga untuk belajar. Macam mana cara nak belajar agama ni, macam mana cara? Kena tanya Tok Guru, alim ulama, macam mana Ustaz? Tok Guru saya ni memang tak pernah belajar. Tapi alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala gerakkan hati saya dah hijrah dah. Sekarang ni saya nak hijrah dah, nak baiki dah amalan saya. Tapi saya nak kena mengaji, saya nak kena belajar agama. Ilmu agama ni banyak. Yang mana satu saya nak kena belajar? Tu tanya. Barulah Tok Guru kata, dulukan fardu ain. Tekankan fardu ain. Sebab fardu ain ni nak pakai setiap hari dalam ibadat. Ini tak nak tanya. Mentang-mentang hijrah je buat mandai-mandai. Mentang-mentang hijrah je buat mandai-mandai. Bagus dah hijrah tu, tapi buat mandai-mandai tu tak bagus. Bila hijrah je, pergi ngaji tafsir, pergi ngaji hadis, pergi ceramah-ceramah umum. Fardu ain tinggal. Nampak tak kesilapan tu? Silap lah kalau macam tu. Kena betulkan. Dulukan fardu ain. Di samping tu, kalau nak ngaji fardu kifayah selang-selang, boleh, tak ada masalah. Ni yang salahnya, ngaji fardu kifayah, tinggal fardu ain. Sebab apa? Dia pun tak tahu mana ilmu fardu kifayah, mana fardu ain. Dia pun tak tahu. Tengok orang ngaji tafsir, dia ngaji tafsir. Tengok kawan-kawan ngaji tafsir, dia ngaji tafsir. Padahal kita ada ilmu yang wajib didahulukan. Nisbah kita ni yang dah akil balik. Nampak tu? Saya dulu pun macam tu. Tu. Mujur. Mujur tu. Mujur Allah bagi kesedaran. Kalau tak, syok sendiri. Syok sendiri. Orang kata tak apa, nanti dulu tafsir hadis tu biar dulu. Ngaji dulu tauhid, fiqh, tafsir tajwid. Itulah pernah mengaji tafsir hadis dah ni. Ni tafsir hadis. Itu dia syok sendiri. Dia takkan ikutlah nasihat tadi. Sebab dia rasa betul dah. Tapi kalau orang yang ada tawaduk, rendah diri, salah aku cara belajar macam tu. Maka dia fikir. Mujur. Alhamdulillah. Sebab tu orang yang sombong ni, orang yang sombong, dalam hati takabur, ada sombong, dia tidak akan mendapat perkara yang sebenar. Bila kita sombong, kita tak akan dapat perkara sebenar. Itu contohnya. Tok Guru kita nasihat dah elok-elok supaya kita ni berjalan di atas landasan yang betul dalam menuntut ilmu. Tapi oleh kerana kita sombong, kita merasakan kita lagi pandai daripada Tok Guru kita lagi, lalu kita abaikan nasihat guru tadi. Kita buat cara kita. Tak dapatlah perkara sebenar. Duduklah dalam kesalahan tu. Syok sendiri dalam kesalahan tu. Wal'iyadha billah min dhalik. Itulah untung kita belajar. Untung kita belajar. Petunjuk. Ni petunjuk Allah lah ni. Ni petunjuk lah ni. Yang kita dapat ni petunjuk lah ni. Sebelum ni kita tak tahu macam tu. Malam ni contoh baru tu. Ya ke macam tu ke sebenarnya? Tu dapat petunjuk lah tu. Allah lah yang menunjukkan pada hakikatnya. Baik. Adapun fardu ain itu ibaratnya macam makanan. Semua orang kena makan. Orang lain pun kena makan, kita pun kena makan juga. Kalau tak makan, mati. Dan mengetahuikan barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu ditempati akan dia pada tempat ubat, dihajatkan kepadanya. Maknanya belajar fardu kifayah ni ibaratnya macam makan ubat. Betul tak? Ke kita tiap-tiap hari kena telan ubat tiap-tiap hari? Ada ketika je baru telan ubat dah. Ada ketika tak perlu.
Itu fardu kifayah tadi ibaratnya. Adapun makan nasi itu tadi, makan dia nak mengenyangkan, menyelamatkan nyawa tu, itu tiap hari kena makan. Tiap hari kena makan. Ubat bukan tiap hari, ada masa-masa. Masa-masa sakit baru makan. Sakit baru makan, tak sakit tak makan ubat tu. Itulah perbandingannya yang Tok Guru ni buat supaya kita nampak, supaya kita faham pembahagian makna perbezaan di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Baik, pada setengah-setengah daripada waktu dan mengetahui barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu ditempati akan dia pada tempat ubat dihajatkan kepadanya pada setengah-setengah daripada waktu, dan mengetahui ilmu bintang-bintang itu ditempati akan dia pada tempat penyakit, maka belajar akan dia dia ilmu tentang bintang-bintang tadi haram, kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Ilmu pelik-pelik. Kadang boleh bagi mudarat, boleh jadi gila, boleh jadi bengong. Tak payah belajar benda pelik-pelik. Yang fardu ain ni ngadap. Dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadanya itu tak dapat, maka sayugianya bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia pada sekalian waktunya dengan menyebutkan Allah Ta'ala dan berdoa dan tadarru' dan baca Quran dan sedekah-sedekah yang menolakkan sekalian bala-bala, dan menuntut ia akan Allah Ta'ala akan maaf dan afiat pada dunia dan akhirat, supaya memeliharakan dia di Allah, memeliharakan dia seseorang oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala dan penyakit-penyakit, kerana orang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa itu tiada diharamkan dia daripada perkenannya. Dalil-dalil mana tanda-tanda doa seseorang itu nak dikabulkan oleh Allah, Allah Ta'ala akan bagi taufik dia berdoa. Bila Allah bagi taufik kepada seseorang itu berdoa, itu tanda-tanda Allah nak bagi apa yang dia minta dalam doa dia. Kalau Allah tak bagi, Allah Ta'ala takkan gerakkan dia berdoa. Tapi kita ingatlah, kena faham, bukan bermaksud Allah bagi sebiji dengan apa yang kita minta tu. Bukan bermaksud bila kita minta kaya, sebiji Allah bagi kaya. Bukan. Allah bagi sesuatu yang terlebih baik dan yang terlebih manfaat untuk kita. Allah tak bagi kita kaya, Allah bagi ilmu contoh. Padahal hari-hari minta kaya, tak kaya-kaya. Tapi yang Allah bagi ilmu yang bermanfaat. Jadi nisbah kepada dia, ilmu yang memberi manfaat itu lebih baik daripada dia mendapat kekayaan yang barangkali akan melekakan dan melupakan dia daripada Allah. Sebab tu kita kena ingat, jangan kita kata kita minta rezeki, duit, Allah akan bagi duit. Harta, Allah bagi harta, dah ikut kehendak Allah lah nak bagi kita. Allah tak akan ikut kehendak kita. Kita yang nak kena ikut kehendak Allah. Kita minta duit, Allah bagi sihat, kena terima. Sebab Allah tak ikut kehendak kita. Kita minta kaya duit, Allah bagi kaya taufik beribadat, rajin beribadat, mudah ditinggalkan maksiat. Tapi yang diminta hari itu duit. Tak duit, ya Allah bagilah duit, jadikanlah aku ni jutawan. Taknya jadi jutawan. Tapi Allah gantikan dengan yang terlebih baik, iaitu contoh Allah bagi dia kekayaan taufik, sentiasa dapat pertolongan Allah untuk melakukan amal soleh. Habis, wallahu a'lam. Satu kita kejap je. Buat apa lama? Kan ilmu akhirat tu luas.
Buat apa nak belajar banyak? Belajar banyak bukannya habis pun. Ilmu dunia kena belajar banyak-banyak. Ilmu akhirat ni, luas ilmu Allah ni. Jadi belajar sikit lah. Abang kalau bersungguh pun taknya habis ilmu Allah, tak nak. Hanya sikit dia. Ilmu dunia kena bersungguh. Lepas pencen pun belajar lagi ilmu dunia. Yang faham-fahamlah. Muka surat apa? Ha? 12. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Peringkat berapa? Maka berkehendak ia hamba tiba-tiba kepada bahawa mengekangkan dia nafsu dengan kekang takwa supaya tinggal baginya hamba. Maka tiada putus ia hamba dan supaya mengikut baginya hamba. Ini cerita tentang nafsu pula. Ini cerita tentang halangan ataupun perkara yang mengganggu, yang menghalang kita nak beribadat. Iaitu mana? Nafsu. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Jadi macam mana caranya kita ni nak menyelamatkan daripada kejahatan nafsu, kejahatan diri kita sendiri tu? Iaitu mana? Ketakwaan. Takut kepada Allah itulah. Takut kepada Allah itulah saja merupakan senjata untuk menyelamatkan kita daripada kejahatan nafsu. Jadi ketakwaan dalam hati terhadap Allah, takut dengan Allah, gerun dengan Allah, takut dengan azab Allah, itu diibaratkan seperti pengekang, yakni pengikat. Kalau binatang yang suka gigit, pasang kat mulutnya tu kekang. Bila sarungkan kekang kat mulut dia tu, dia tak boleh gigit orang. Jadi nafsu ni nak kena kekang dia, tahan dia, kawal dia, ikat dia dengan apa? Takwa. Jadi sifat takwa tadi, sifat takut kepada Allah, takut dengan azab Allah itu seperti pengekang. Macam pengekang. Sifat takwa tu, sifat takut kepada Allah tu macam pengikat ibaratnya. Sebab tu dipanggil kekang takwa. Pengekang takwa, yakni ketakwaan tu yang seperti pengikat nafsu. Kekang takwa namun pengikat takwa. Ketakwaan tadi dalam hati hamba tadi tu yang mana takut gerun terhadap Allah tadi diserupakan seperti tali yang mengikat nafsu tadi. Kalau tak ada takwa, maknanya tak ada pengikat nafsu. Maka nafsu kita akan liar, nafsu kita akan bebas, kita tak akan boleh kawal nafsu kita. Kita akan diheret oleh nafsu kita. Cuma bila ada pengikat tadi tu, insya-Allah nafsu tak boleh heret kita. Dalam arti kata lain, kita selamat daripada menjadi hamba nafsu. Kalau tak jadi hamba nafsu, nafsu kata berehat, tak payah mengaji, beres. Nafsu kata jom tidur banyak, beres. Nafsu kata jom kumpul harta banyak-banyak, beres. Jom makan banyak-banyak, beres. Tu jadi hamba nafsu, turutkan. Tapi kalau dia ada ketakwaan tadi, nafsu kata jom cari harta banyak-banyak. Oleh kerana ada takut tadi, tak perlu cari padan-padan dah lah. Tu sebab apa? Ada takut tadi.
Sekarang kalau ikutkan nafsu, sekarang cari tak cukup sikit, nanti kan dah tak ada masa nak semayang, dah tak ada masa nak mengaji. Tak ada masa lah nak semayang, tak ada masa lah nak mengaji, tak ada masa lah nak datang kerubung. Wah, ada je alasan. Ada je alasan. Tapi kalau keluar dengan kawan-kawan, tak ada pun alasan. Ada je lapang. Malam ni mana bro? Mana? Sekian. Pukul apa? 10. Lewat? Lewat apa? Awal ke 10? Beres. On. Jomlah kawan-kawan, mai datang ngaji ya. Untuk sidang 9.30. Lambat ya. 9.30 malam-malam. Apa nak tidur, berehat dan mengaji apa? Dalam bab ibadat dia jadi liat macam tu. Dalam bab seronok-seronok, beres. Ada je masa. Senang aja. Meluncur laju dia pergi dia. Tapi kalau datang belajar, macam-macam alasan. Penatlah, letihlah, lesulah, ginilah, gitulah. Tapi kalau jom lepak-lepak keluar, beres. Padahal tadi balik kerja tadi macam nak pengsan tak? Kawan-kawan ajak keluar lepak, beres. Hilang penat. Tu nafsu lah. Nafsu. Sebab nafsu dia memang tak suka ibadat. Nafsu memang tak suka ibadat. Bila sebut ibadat, dia akan bagi alasan macam beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Helah dia. Helah dia supaya tidak membuat benda yang diperintah oleh Allah. Tapi kalau benda lara ataupun dosa maksiat, tak ada dah. Tak ada alasan. Terus buat. Kita sendiri alami. Betul? Kita sendiri alami benda tu dalam diri kita. Kawan ajak lepak makan, minum, dengan kawan seorang lagi ajak mengaji. Mana yang lebih ringan kita nak pergi? Yang lepak-lepak tadi yang ringan kita nak pergi. Mengaji tadi fikir 44-5 kali. 44 kali mikir. Ngaji. Lepak. Jom beres. Nafsu tu. Tapi kalau dalam dirinya ada ketakwaan, takut kepada Allah, gerun kepada Allah, insya-Allah nafsu yang nak lari daripada ibadat tadi, dia boleh tahan. Dia takkan ikutkan nafsu dia tadi. Nafsu kata, jom tak payah mengaji malam ni, nanti masa banyak lagi. Tak boleh. Pokok mati, esok lusa, macam mana? Baiklah aku pergi mengaji dulu, sekarang barulah pergi lepak-lepak macam tu. Tu sebab apa? Dah ada takwa dalam hati dia. Dengan sebab takwa tadi, dia boleh kontrol nafsu dia. Dia tak akan ikutkan, dia tak akan turutkan nafsu dia. Kerana apa? Ada takwa yang menahan tadi. Boleh faham tak tu? Peranan takwa tadi. Peranan takwa tu tadi. Lepas tu takwa ni nak dapat daripada mana takwa ni? Pergi klinik takwa. Ada kat Masjid Tanah tu klinik takwa. Takwa ni tak boleh beli. Kena cari dia. Dengan ilmu. Kena kenal Tuhan. Apa sifat Tuhan. Kalau Allah sayang bagaimana. Kalau Allah benci, dia bencinya mana. Kalau dia bagi nikmat, macam mana. Tapi kalau dia azab pula, macam mana. Jadi bila kenal Tuhan dari sifatnya begitu, jadi takut. Contohnya mana? Ni nikmat yang sedang ada pada tubuh badan kita ni, Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja Allah boleh ambil. Nikmat sihat kita, nikmat keluarga kita, nikmat anak beranak kita, nikmat pangkat kita, nikmat pekerjaan kita. Bukankah tu daripada Allah? Bukankah Allah yang bagi semua tu? Bila dia bagi pada kita, dia boleh ambil bila-bila yang dia nak. Dia tak peduli. Tak ada syarat pun dia nak ambil. Ikut dia nak ambil bila? Ikut dia. Jadi hamba yang kenal Tuhan begitu sifatnya, dia jadi takut. Nanti kan aku, Allah suruh aku tak peduli, Allah suruh aku buat tak peduli, Allah suruh aku buat alasan. Jangan-jangan nanti dia tarik nikmat-nikmat ni semua habis apa? Dia tak nak takutlah. Macam tu contoh. Sebab Allah wajibkan aku bersyukur dengan nikmat. Tiba-tiba Allah bagi aku nikmat macam-macam, aku kufur pula, aku salah guna pula.
Jangan-jangan nanti takut kalau Allah murka. Allah murka, Allah benci, Allah tarik balik nikmat, berat aku. Makan tak sudah aku nanti. Betul tak? Cuba sekarang ni Allah ambil nikmat pekerjaan kita macam ni. Tiba-tiba majikan jadi gila tu, bagi kita letakkan jawatan kita, kau berhenti tanpa apa-apa. Macam mana? Tunggang terbalik je. Allah tak boleh ke buat macam tu? Boleh, tanpa sebab. Tanpa sebab. Sebab tu hamba yang kenal sifat Tuhan begitu, dia jadi takut. Dia jadi takut. Takutlah. Wala in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, makna salah guna nikmat. Allah bagi sihat, suruh buat taat ibadat. Kita gunakan sihat untuk melupakan Allah. Tu kufur lah tu, nama kufur nikmat. Khianat dengan nikmat yang Allah pinjamkan. Khianat dengan nikmat mata yang Allah bagi. Khianat dengan nikmat akal yang Allah bagi. Khianat, mana salah guna. Kita ni, apa yang ada pada kita ni sebenarnya Allah bagi kita kena ingat nombor satu. Daripada yang ada dalam tubuh badan kita dan yang ada dalam milik kita, harta dan sebagainya, anak bini sebagainya, Allah bagi pada kita tu tujuannya untuk memudahkan kita beribadat. Tak ada tujuan lain. Kena ingat tu. Allah bagi kita pekerjaan supaya kita senang nak beribadat. Allah bagi kita pangkat jawatan supaya kita senang nak beribadat. Allah bagi kita duit banyak supaya kita senang beribadat. Tak payah guna banyak-banyak masa nak bekerja 24 jam. Contohnya, cukup dengan bekerja berapa jam je dah dapat harta yang luas. Makna nak mudahkan kita ibadat. Allah bagi kita anak bini supaya mudahkan kita ibadat. Kalau dulu seorang-seorang macam-macam kita nak uruskan, sekarang dah ada pembantu. Contohnya, nampak tak? Lagi mudah nak semayang, dah ada orang masakkan, dah ada orang uruskan pakaian dan sebagainya. Sepatutnya lagi mudah nak beribadat. Orang perempuan pula, dia mudah nak beribadat bila Allah bagi dia suami. Dia tak ada dah nak duduk dalam ketakutan contohnya. Dia pun tak perlu nak keluar daripada rumahnya nak bekerja cari makan sebab dah ada yang menanggung dia. Jadi selesa dia nak beribadat. Tu semua nikmat yang Allah bagi pada kita, tu semua tujuannya untuk ibadat. Tapi kita yang tak faham. Kita ingat nikmat-nikmat yang Allah bagi ni supaya kita berseronok dengan nikmat tu. Berseronok dengan sihat, berseronok dengan anak bini, berseronok dengan pangkat jawatan. Sampai-sampai sehingga tidak mempedulikan apa yang Allah perintah atas diri kita. Maka termasuklah kita dalam golongan orang yang kufur nikmat. Siapa yang kufur nikmat, Allah Ta'ala kata apa? Inna azabi lasyadid. Ingat, jaga-jaga. Bila kau kufur nikmat, bila kita ni kufur nikmat, salah guna nikmat, ingat, sesungguhnya kata Allah, azab aku la syadid. Sesungguhnya syadid, sangat-sangat dahsyat. Kau kena ingat tu. Kau boleh kufur, kau boleh salah guna, tapi kau kena ingat. Maksudnya kau kena ingat, sekarang ni kau boleh tak semayang, tak mengaji, tak peduli halal haram. Boleh. Teruskan. Tapi ingat, azab aku kata Allah, la, sesungguhnya syadid, sangat-sangat dahsyat. Allah bagi kita sakit perut pun berguling lah kita. Berguling sakit perut. Orang panggil apa? Kalau belah sana panggil angin medu. Bergulung. Angin pasang ke apa? Bergulung. Ush. Macam nak ambil pisau nak cocok perut. Punya sakit ni. Padahal bukan ada api dalam perut kita, kan? Sakit perut tadi tu yang sampai bergulung tadi bukan ada api.
Tak ada api pun dalam perut kita. Sakit baru pun bergulung lah kita. Itu contoh azab Allah bagi atas dunia. Tapi gengan sangat-sangat. Dekat dalam neraka tak ada azab yang macam tu. Kena sakit gout. Bukan berapi kaki kita. Tak ada api kaki kita, tapi dia punya bisa. Orang yang berpengalaman cerita lah. Dia kata tiup angin pun bisa lah. Angin tiup pun kena bisa. Berapi ke kaki? Dah. Ni bayangkan duduk dalam api. Sakit kepala. Bukan ada api dalam kepala kita, tapi macam nak pecah lah kepala. Aduh, telan ubat lagi, tak hilang lagi. Itu hikmah Allah jadikan sakit atas dunia supaya kita renung-renung. Kalau dah sakit yang macam ni pun aku berguling banting dah. Macam mana duduk dalam api seapi-api tak mati pula tu. Tu azabnya semakin berganda pula tu. Bukan panas samur lah. Ada orang kata dia memperolok-olokkan, dia kata dalam neraka ni besok lama-lama kita biasa. Dia pakai pepatah tu, kejadah apa? Alah bisa tegah biasa dia kata macam tu. Dah hari-hari duduk dalam api tu kena bakar, lama-lama kita biasa. Kafir cakap macam tu. Sebab apa? Mempersendakan azab Allah. Jaga baik-baik. Di antara perkara yang boleh memurtadkan seseorang ialah mana? Mempersenda-sendakan azab Allah. Bila dia mempersendakan azab Allah, mengejek-ngejek, memperendah-rendahkan, kata ulama tauhid usuluddin, rosak akidah, murtad dia tahu. Jangan main-main. Sebab tu orang jahil ni, dia nak jadi kafir senang ni. Orang jahil nak jadi kafir senang ni. Salah cakap ni. Tak payah nak sujud kepada berhala. Tak payah nak sujud kepada berhala. Salah cakap je jadi kafir lah. Itu bahayanya jahil. Sebab tu kita kena ngaji. Ilmu ni tak rugi. Bila kita belajar, maknanya dia akan jaga kita. Dia akan ingatkan kita. Dia akan pantau perbuatan kita. Bila kita nak buat benda sesuatu yang menyalahi, dia ingatkan, tak boleh ni. Kalau buat nanti jadi kafir. Tak boleh buat macam ni, nanti tak sah ibadat. Tak boleh buat macam ni, nanti pahalanya Allah binasakan. Itu ilmu. Tapi kalau harta, kita cari banyak-banyak, kita yang nak kena jadi hamba dia. Nak kena jaga dia. Ada 20 biji kereta kita beli. Jadi hamba nak kena start satu-satu, basuh satu-satu, lap satu-satu. Pakainya yang 2 biji tu je. Jadi hamba. Dia dah ke surau, tak ada masa lah apa. Ada kereta belum habis basuh ni. Kereta ni banyak. Jadi hamba pula dah. Kita pula nak kena jaga dia. Tidur, apa-apa tidur, tinjau. Ada lagi. Tidur. Ada lagi. Kita pula nak kena jaga dia. Tapi kalau ilmu, dia jaga kita. Betul tak rugi belajar ilmu banyak-banyak, tak rugi. Makin banyak ilmu, makin banyaklah penjaga, penasihat maksudnya. Tapi harta makin banyak, makin jadi hamba lah kita. Nak kena jengok tanah sana, jengok tanah sini, jengok tanah belah sana, jengok tanah belah sini. Jadi hamba. Sungguh ke tidak? Takkan kita dah beli benda tu nak biarkan macam tu? Kan mikir pula, kos ni korang tu belah sana nak kena gacun tu, beli 3,000 nak kena makan belah sana. Fikir tang situ pula. Cari lagi duit lebih. Tak boleh pergi mengaji lagi. Hari tu kata dah nak mengaji, kata dah beli tanah. Beres tak? Ni sekarang ni tengah nak cari duit nak beli gacun. Jadi kena kerja lebih sikit lah. Ustaz, minta maaf Ustaz. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah nanti saya datang. Nak kena kerja lebih masa pula nak beli racun. Duit racun tak masuk dalam bajet. Nak kena cari lebih. Dah tak ada masa nak ngaji. Jadi hamba. Allahu Akbar. Kata Nabi Allah
Isa kalau tak silap. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, kalau tak silap lah. Allah Ta'ala menserupakan dunia itu seperti seorang perempuan yang tua. Allah Ta'ala merupakan dunia ni, rupa dunia ni Allah bentukkan menjadi, Allah menyerupakan dia sebagai seorang perempuan yang sangat-sangat tua, yang buang tebian. Tua ke daun, tak sedar ke diri. Dahlah tua kutuk, tak sedar diri. Dunia tadi, yang mana Allah Ta'ala serupakan dunia tadi, Allah rupakan dia rupa perempuan cantik ke? Dah. Dunia ni Allah rupakan seperti perempuan tua kutuk, tak sedar diri. Dengan huduh mukanya, tapi sibuk dengan perhiasannya. Sebelah sini 8 color, sini 5 color. Bibir warna atas warna hitam, bawah warna biru. Mata sebelah kuning, sebelah merah, berhias. Rambut dai sini, dai sana. Tapi tua kutuk tak sedar diri tak. Kasut tumit tinggi, tumit tinggi. 3 inci. Rantai sini, rantai sana. Punyalah huduhnya rupa dunia tadi. Lalu Nabi Isa tadi kalau tak silap, dia tanya, berapa ramai dah suami kau ni? Berapa ramai suami kau ni? Dia kata, suami aku terlalu ramai. Tak boleh kira ramainya suami aku, kata dunia tadi. Lepas tu Nabi Isa tanya, mana pergi juga? Dia kata, suami kau punya ramai sampai tak terkira, mana pergi ramai-ramai tu? Adakah mereka tu dah talakkan kau? Adakah laki-laki tadi, suami tu tadi dah ceraikan kau? Ataupun mereka tu dah habis mati? Jawabnya perempuan tua dunia tadi, mereka yang banyak tadi semua aku dah binasakan. Suami-suami dia yang ramai tadi, aku binasakan semuanya. Bukan dia ceraikan aku, aku binasakan mereka. Nampak tak tu? Yang maksud suami tadi, itulah dia ahli dunia. Dunia dah membinasakan dia. Lalu Nabi Isa kata, alangkah peliknya suami-suami kau yang masih hidup tak nak ambil pengajaran daripada suami-suami kau yang dah kau binasakan tu. Mereka masih lagi nak ikut jejak langkah suami-suami kau yang kau dah binasakan, yang kau dah tipu. Maksudnya kita ni yang masih hidup ni tak nak ambil pelajaran dan pengajaran terhadap orang-orang yang mati dalam keadaan dia sibuk gila dengan dunia. Kita ni yang hidup ni tak nak ambil pengajaran. Kita nak tiru juga perjalanan tu. Itu maksud dia tadi. Peliknya, kenapa suami-suami kau yang masih hidup tak nak ambil pengajaran dengan suami-suami yang kau dah bunuh, dah binasa tu, yang kau dah rosak ke tu? Kenapa dia orang tak nak ambil pengajaran? Jadi tercengang Nabi tadi. Makna Nabi Isa tadi tercengang dengan kita. Tercengang dengan kita. Bukankah kita dah tengok banyak contoh, bukan satu, berpuluh ribu, silap-silap ratus ribu contoh orang yang mati dalam keadaan tak pedulikan agama. Mati tengah sibuk cari dunia. Jom belajar agama, nantilah. Nak settlekan pelajaran ni dulu. Nak belajar ilmu-ilmu ni dulu, nantilah. Nanti satu masa, nanti baru belajar agama ni. Tapi sekarang ni nak tumpukan dulu dengan ilmu dunia ni dulu. Sebab ni penting ni. Dalam usaha tu tadi mati dia. Betul tak? Yang kemalangan tu, muda-muda, pelajar tu mati. Nampak tak? Dalam keadaan tak belajar agama. Padahal fardu ain tadi wajib belajar. Tapi oleh kerana kegilaan kita tentang dunia, kita dulukan ilmu dunia. Kita kata nantilah, dah habis belajar nanti, dah gini-gini, barulah belajar agama ni. Padahal ilmu agama ni tadi nak pakai setiap hari. Fardu ain tadi. Tapi oleh kerana kegilaan kita tentang dunia tadi, kita kemudiankan ilmu akhirat, kononnya tak mati dalam keadaan amalnya tidak diterima oleh Allah. Kita nak contoh tu juga, nak lalu macam tu juga. Patutnya jadikan pengajaran.
Apa ramai orang yang mati dalam keadaan sibuk cari dunia pagi, petang, siang, malam, tak belajar fardu ain, tak kenal Tuhan, tak kenal halal haram. Beribadat ikut suka hati, hentam, asalkan buang, harap-harap Allah terima. Nak Allah terima ni ada syarat. Cara buatnya mesti betul, baru harap Allah terima. Ni kita semayang dalam keadaan tak berwuduk contohnya. Tak payah ambil wuduk lah, semayang je. Allah, harap-harap berterimalah ya Allah. Boleh macam tu? Mendirikan solat dalam keadaan meninggalkan syarat sah semayang. Adakah Allah terima? Allah tak terima. Sebab ibadat ni ada undang-undang dia yang kita mesti kena belajar. Tapi masalahnya sekarang, kita tak ada masa nak belajar. Sebab pada kita tak penting benda tu nanti. Dunia ni kena kejar dulu. Sebab apa tu? Kita beramal dengan pepatah kata, carilah dunia ibarat nak hidup 1000 tahun. Jadi 1000 tahun ni banyak pakai modal lah, yang main-main. Dia kena pulun betul-betul. 1000 tahun kena pulun pagi, petang, siang, malam. Dia faham kot situ pula. Dah nak cari, dah hidup kau 1000 tahun lagi, man-man lah cari. Tak payahlah duk kalut-kalut sangat nak cari pagi, petang, siang, malam. 1000 tahun lagi umur kau, cari ala kadar lah. Bukan maksud bila nak hidup 1000 tahun kau pulun pagi, petang, siang, malam, habis masa mudanya sampai tua pulun. Salah faham. Orang kata carilah dunia itu ibarat kau akan hidup lagi 1000 tahun. Maksudnya apa? Tak payah kalut-kalut sangat, banyak masa lagi. Padan-padan cari dunia tu. Ada batasannya, ada sakatan. Tak payah nak kalut-kalut sebab banyak masa lagi, 1000 tahun lagi. Jadi cari dunia ala kadar, akhirat kena buat, tak boleh tidak. Sebab apa? Carilah akhirat ni ibaratnya besok kau dah nak besok kau dah nak disoal oleh Allah dah. Besok kita dah nak disoal oleh Allah dah tentang Tuhan, tentang iman, tentang sembahyang, tentang segala-galanya. Besok. Maknanya macam mana tu? Nak kena segera buat persiapan sebab besok nak bertemu Allah dah. Dunia tadi 1000 tahun lagi. Jadi man-man lah cari. Tak payah kalut-kalut. Ni dah kita pulun pagi, petang, siang, malam. Dalam kitab Ta'limul Aulad kata daripada muda sampai tu pulun sampai tak tahu halal haram. Ibadat main hentam aja. Asalkan semayang, betul tidak tolak tepi. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang dimaksudkan oleh cerita tadi, orang-orang yang dah ditipu oleh dunia, akhir mati menyesal. Sebab tak ada amal yang Allah terima. Menyesal gitu. Dunia yang kita kejar mati-mati tadi pun hilang, kesenangan akhirat pun hilang. Allah menyesal lah. Sehabis-habis menyesal. So, Imam Ghazali kata, kenapa kau nak berpenat-penat, bersungguh-sungguh, kau habiskan masa kau daripada muda sampai tua, kau habiskan masa kau mengumpul sesuatu benda yang kau akan buang balik. Kau yakin kau akan buang benda tu, sebanyak apa pun kau akan buang. Kenapa kau habiskan masa kau untuk tu? Kau tahu benda ni sebanyak apa pun, sebesar gunung pun, kau akan buang, kau akan tinggalkan dia. Dalam keadaan kau mahu ataupun kau tak mahu, kau akan tinggalkan benda tu. Kenapa kau habiskan masa kerana benda yang macam tu? Kenapa kau tak gunakan masa kau untuk membuat benda yang kekal selama-lamanya, iaitu ibadah. Imam Ghazali kata, kenapa dah? Kau sendiri tahu kau akan tinggalkan benda tu. Suka tak suka kau akan tinggalkan benda tu. Kenapa kau habiskan masa bermati-matian cari benda yang kau sendiri akan buang balik, yang mengakibatkan bila kau mati saja kau akan diazab oleh Allah. Kenapa macam tu? Betul Allah sindir kita, afala ta'qilun. Adakah kau ni tak waras? Adakah kita ni tak berakal? Allah tanya itu bukan bermaksud Allah tak tahu. Allah nak sindir kita. Allah dah bagi kita akal, kebijaksanaan.
Akal ni gunanya untuk menimbang. Nak menimbang sesuatu patut atau tak patut, layak ataupun tak layak, itu fungsi akal. Orang yang tak diberi akal, dia tak ada pertimbangan. Dia tak boleh timbang mana yang terbaik untuk hidup dia, mana yang tak baik untuk hidup dia. Dia tak boleh timbang. Sebab tu Allah sindir, adakah kau tak berakal? Kau kejar kesenangan dunia yang kau sendiri akan buang, kau lepaskan kesenangan akhirat yang kekal selama-lama, kau lepaskan demi kesenangan dunia yang kau sendiri akan buang tadi. Adakah kau tak berakal? Adakah kita tak waras? Sanggup habis masa cari benda yang kita buang, asalkan terlepas benda yang kekal, kesenangan yang kekal. Adakah kita tak berakal? Jawabnya, kita berakal. Tapi kenapa macam tu? Kalau berakal, kenapa macam tu tindakan kita? Betul tidak? Sepatutnya kalau kita berakal, benda yang kita yakin akan buang, kita akan buat lebih-lebih kurang aja. Tak payah nak bermati-matian sangat. Sebab kita tahu benda ni akan hilang. Jadi tak perlulah aku nak bermati-matian. Kadang-kadang sampai sanggup bergaduh tentang benda-benda yang macam tu. Putus silaturahim, berdengki sesama sebab benda yang kita sendiri akan buang tadi. Akhirnya balik akhirat dalam keadaan amalannya tidak diterima oleh Allah, kerana cara melaksanakan ibadat tadi menyalahi dengan apa yang Allah suruh. Sebab kita tak ada masa nak belajar tentang cara melakukan ibadat. Tak ada masa nak kursus ibadat, tak ada masa. Yang dikatakan semayang tu apa benda nak kena ada. Dalam semayang tu apa benda yang membatalkan semayang, apa benda yang membatalkan pahala semayang, apa benda yang kalau aku buat dalam semayang batal semayang aku, apa benda yang kalau aku buat pahala semuanya dipadam oleh Allah, apa benda yang kalau aku cakap jadi kafir, apa benda yang kalau aku buat boleh jadi kafir, apakah benda yang kalau aku pegang iktikad dalam hati aku boleh jadi kafir. Tak ada masa nak belajar benda tu. Sebab zahir batin kita sibuk dengan dunia yang konon-kononnya kekal tadi. Allah, dalam kitab Ta'limul Aulad, bila datangnya mati, terperanjat kita. Bila datangnya kematian tu, terperanjat kita. Ibaratnya disebut dalam kitab sana, ibaratnya macam kita sedang tidur, lena mimpi jadi raja, mimpi dengan harta kekayaan, tiba-tiba orang kejut kita, bangun, subuh dah. Hilang segala kesedapan dalam mimpi kita tadi. Sekelip mata dia hilang. Ni yang kita sedang ada sekarang. Bini kita hilang, laki kita hilang, kawan-kawan kita hilang, nama baik kita hilang, puji-pujian orang terhadap kita hilang, follower kita hilang. Semua akan hilang bila datangnya kematian. Semua kita akan tinggalkan. Bahkan tubuh badan kita ni pun kita akan tinggalkan. Hancur semua, tinggal. Itulah bila datangnya kematian, tinggal semua. Nak bawa bekal, tak ada pula bekal. Yang bawanya bekal dosa. Dah tak ada bekal pahala, bekal dosa lah. Dia antara dua tu je bekalan ni. Sama ada kita nak bawa balik bekal pahala ataupun nak bawa balik bekal dosa. Tu je. Salah cara, habislah kita. Jadi kita ni mukmin. Apa maksud mukmin? Orang yang yakin adanya hari kiamat, yakin adanya azab kubur, nikmat kubur, yakin sakaratul maut itu ada, yakin sakaratul maut itu sangat dahsyat, sangat sakit. Sehingga Nabi mensifatkan roh nak keluar tu ibaratnya kain sutera yang tersangkut di pohon yang berduri. Kain sutera lembut kan, tersangkut dekat pokok berduri. Nak tarik kain sutera tadi, cari koyak habis. Koyak habis. Dengan pokok-pokok tu pun nak mengikut sekali. Itulah gambaran roh bila dicabut nanti. Sakitnya. Nabi tak bohong. Nabi tak cakap lawak. Kalau Nabi kata gitu. Tapi oleh kerana rasa ni, yang nama rasa ni tak boleh nak diceritakan, Nabi buat perumpamaan begitulah.
Sebab kalau orang tanya, apa rasa kau makan tu apa rasa? Tak boleh cerita. Kau nak tahu, kau kena makan sendiri, baru kau boleh faham rasa dia macam mana. Macam tadi dah, yang kata rasa mati tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu, setiap yang menyawa pasti akan merasai mati. Mana mati itu ada rasa. Nak cerita rasa mati tadi tak boleh. Sebab dia jenis rasa ni nak kena alami sendiri. Tapi Nabi menceritakan, nak membayangkan supaya kita boleh fikir macam mana keadaan roh tu nak keluar. Ibaratnya apa? Digergaji, dicincang dengan pedang beratus-ratus kali. Pedihnya, sakitnya roh nak pisah dengan tubuh tu. Sebut dalam kitab tu Jauhar Mauhub tu, terbakar ni, jasad kita ni terbakar. Bila roh tu keluar, jasad kita ni hangit. Tapi tu gaib, tak boleh dilihatkan dengan mata kepala kita. Sebab tu, orang yang menguruskan jenazah kena buat sehabis-habis lembut dengan jenazah tadi. Kenapa? Kerana tubuhnya tu sakit, pedih, bisa dengan sebab terbakar waktu roh keluar. Bayangkan roh ni dah duduk dalam tubuh badan kita berpuluh tahun, tiba-tiba disantap oleh malaikat. Macam mana? Jadi kita sendiri nanti yang akan alami benda tu. Kita sendiri, apa persiapan kita nak alami situasi tu? Persiapan kita nak alami sakaratul maut tu, dah ada belum persiapan kita? Nak bertemu dengan makhluk yang selama ni kita dengar, malaikat maut, malaikat maut, malaikat maut, sampai satu masa kita one by one dengan dia. Macam mana persiapan kita? Laki tak teman, bini tak teman, kawan-kawan ngopi tak teman, habis. Kecuali orang yang beramal soleh, itu lain. Datangnya malaikat maut tadi dalam keadaan rupa yang menyenangkan, menggembirakan dia, menyenangkan dia, bagi tahu khabar gembira. Orang yang nak mati tu, sebelum roh dia, bila roh dia sampai ke halqum, akan diberitahu khabar gembira ataupun khabar celaka dia. Waktu roh sampai sini. Sebab tu orang nak taubat, bila roh macam dah sampai sini, tak terima taubat. Bila dah nampak neraka, ya Allah, aku menyesal dengan segala dosa, tak terima dah. Sebab apa? Dah nampak azab neraka tunggu kita. Waktu roh kita nak mati, waktu roh dah sampai halqum, dah nampak tempat kita syurga atau neraka dah. Bagi yang dah nampak neraka tu, ya Allah, aku taubat, tak ada dah, terima. Dah terlambat dah. Tu cerita kematian tu, benda yang sangkut paut dengan kiamat, itulah benda yang kita imani. Sebab tu kita panggil kita ni beriman, mukmin, orang yang yakin dengan adanya hari kiamat, yakin dengan perkara gaib. Itulah di antara perkara gaib yang wajib kita yakin, kerana dikhabarkan oleh Rasul yang bersifat benar. Dan kalau kita yakin, apa persiapan? Apa persiapan kita nak hadapi situasi tu? Ataupun adakah kita dah mempersiapkan anak bini kita untuk hadapi situasi itu? Anak bini kita harap kepada kita. Anak bini kita harap kepada kita membantu mereka membuat persiapan nak bertemu dengan malaikat maut tadi. Apa persiapan yang kita dah buat untuk diri kita dan persiapan untuk anak bini kita? Apa persiapan? Dah ada ke belum? Dunia dah nampak dah, ada rumah, ada kenderaan, ada pakaian, makan minum, nampak dah. Ni yang akhirat. Bila lagi kita nak usahakan? Bila lagi kita nak usahakan? Maksudnya di sini, kawal, bagi masa kita tu. Bagi masa kita, bukan tak bagi cari harta. Islam ni bukan agama yang nak memayahkan kita. Islam ni agama yang nak kawal kita supaya tidak terjatuh dalam kebinasaan. Kau nak cari harta, carilah, tapi jangan sampai lupa apa yang Allah suruh. Macam tu. Carilah harta, nak jadi jutawan, jadilah. Waktu Allah suruh solat, kena solat. Allah suruh solat dengan cara yang betul, mesti kena solat dengan cara yang betul. Allah suruh menuntut ilmu, kena menuntut ilmu. Lepas daripada tu nak cari harta, cari ya. Tak ada masalah. Yang jadi masalah ni, kita leka dengan memburu harta tadi sampai terlupa apa yang Allah perintah. Itu yang salah situ. Sebab tu kita sekarang ni kena adjust balik.
adjust balik masa kita tu, adjust balik yang tak dapat buat ni, pastikan dapat buat lepas daripada ni. Kalau sebelum ni tak ada jadual waktu belajar fardu ain dalam hidup kita, mulai besok, mulai malam ni, hari ni, dah kena ada jadual belajar agama untuk diri kita. Adjust tadi. Sebab sebelum ni tak ada. Sebelum ni penuh dengan urusan dunia, bagikan masa. Kalau betul caranya, insya-Allah kita akan selamat. Insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tak nak juga, wallahu a'lam. Tak boleh nak tolong. Kita ni pun cakap ni atas nasihat atas diri saya, anak bini saya dan kawan-kawan semualah. Kalau rasa benda ni manfaat, ambil lah. Kalau rasa kita tak buat persiapan pun kita boleh hadap malaikat maut tu dengan mudah, silakan. Kalau kita rasa dengan kita teruskan kehidupan kita macam ni, bergelumang dengan dunia pagi petang siang malam, tak peduli halal haram, tak peduli nak belajar hukum hakam Allah yang wajib atas diri kita, kita yakin kita boleh selamat dengan mudah nak merempuh malaikat maut tu, silakanlah. Tak payah pedulilah. Ikutlah suka hati kita atas dunia ni. Nak cari harta, carilah sebanyak-banyaknya. Tak payah fikir tentang pahala dosa, tak payah. Ikutkan nafsu kita tu. Sebab tu tadi nafsu ni nak kena kekang dengan takwa. Bila dia takut kepada Allah, dia akan boleh kontrol. Padan-padan nak cari. Yang ada ni pun tak habis nak guna dah. Yang ada ni pun tak tersyukur dah. Cukup-cukup dah. Nak belajar agama pula. Nak bawa anak bini belajar agama pula. Sebab harta yang dah ada ni lebih daripada perlu dah. Tahu tak? Tapi nafsu, dia memang terbiak dia. Dia takkan puas dengan benda macam tu. Nafsu ni dia suka lebih-lebih, dia suka banyak-banyak. Biar tak makan pun. Biar tak makan pun, tapi bila tengok makanan penuh atas meja, dia jadi puas hati. Dia seronok. Padahal nak makan 2 suap je. Nafsu dia macam tu. Dia tengok makanan penuh mewah-mewah atas meja, rasa puas, rasa seronok. Nafsu. Padahal makan 3 suap je. Macam tu lah harta tadi. Dia suka tengok banyak-banyak. Dia jadi bangga, dia jadi puas. Padahal yang kita nak guna untuk ibadat sikit je. Nampak tak? Itu nafsu. Jadi bila ada takwa tadi, itulah yang akan mengkontrol, kawal. Akan terkawal lah kejahatan nafsu tadi. So apa tadi? 12 kan? Dan kekang takwa supaya tinggal baginya, maka tiada putus ia, dan supaya mengikut baginya. Supaya nafsu tadi ikut kita. Bila ada takwa, nafsu tadi dia akan ikut kita. Kalau tak ada takwa, kita akan ikut nafsu. Kita akan ikut nafsu. Kita akan kena heret dengan nafsu. Tapi bila ada takwa, nafsu akan ikut kita. Maka tiada melampau akan hadnya. Nampak tak tu? Bila ada takwa, nafsu tadi takkan melampau had. Dia takkan melampau sempadan. Maka dipakaikan dia takwa pada yang patut. Dia akan gunakan nafsu tadi pada yang patut-patut. Dia akan gunakan nafsu dia. Nak makan, kena ada nafsu. Rasa lapar nak makan, dah memang nafsu. Tapi yang jadi hina tu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu tu yang tak bagus. Mana ada karaoke? Nafsu tu dah memang normal lah kita. Manusia nafsu nak makan, nafsu nak tidur, itu normal. Yang kena kontrolnya hawa nafsu tu. Kalau makan nak lebih-lebih, tu nak kena kontrol. Kalau makan jangan tahan, mati nanti. Aku ni berasa nak makan. Jangan, nafsu dah tak payah makan. Makanlah. Yang kata hawa nafsu tu yang nak kena kontrol. Nafsu dah memang, kita manusia memang nafsu nak kena makan. Ngantuk nafsu nak tidur. Memang patutlah nak tidur. Jangan tidur. Hawa nafsu tu jangan tidur. Dah tu tak payah tidur. Gila nanti. Dan yang cerdik makna dia akan gunakan nafsu kepada benda yang patut-patut dan yang bijak-bijak. Dan ditegahkan dia nafsu daripada kebinasaan, daripada fasad. Bila ada takwa tadi,
Nafsu dia tu boleh digunakan tolong dia menghambakan diri kepada Allah. Bila dalam dirinya ada takwa, nafsu tadi jadi pembantu dia pula untuk taat kepada Allah. Tapi kalau tak ada takwa, kita pula akan kena taat dengan nafsu tadi. Patuh saja. Maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan di Aqabah ini dan minta tolong ia hamba dengan Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Makna hamba tadi minta tolong bantuan dengan Allah Subhanahu Ta'ala supaya menyelamatkan dia daripada kejahatan hawa nafsu. Jadi kita ni kena usahakan takwa tadi. Takwa tu kena usahakan. Kena cari yang nama takwa tadi, iaitu kena belajar ilmu yang boleh menimbulkan rasa takut dalam hati terhadap Allah. Iaitu mana? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah tadi. Kerana kalau tak kenal siapa itu Allah, mustahil ada rasa takut gerun kepada Allah. Kalau setakat nama je kita tahu Allah, Allah nama je, tapi sifat-sifat dia kita tak tahu, tak faham, tak akan timbulkan dalam hati kita rasa takut ataupun malu ataupun gerun. Maka tatkala selesailah ia hamba daripada memutuskan dia Aqabah ini dan kembali ia kepada qasad mengerjakan ibadat, maka ditiliknya, maka tiba-tiba awarid yang melintangkan dia daripadanya, maka membimbangkan dia awarid daripadanya ibadat, daripada berhadap atas maksudnya ibadat, dan ditahan daripada menyelesaikan bagi yang demikian itu bagi mengerjakan dengan sayugianya, maka menilik ia hamba, maka tiba-tiba 4 perkara. Lepas selesai dah tadi tu yang nama dunia, yang nama makhluk, yang nama setan, yang nama nafsu tadi, ini dia cerita ringkas tau. Nanti kat depan tu dia akan cerita panjang lagi tu tentang dunia tu macam mana. Ini mukadimah baru. Ini baru mukadimah dia nak ceritakan hamba tadi daripada dia tak sedar, bila dia sedar, dia akan nampak benda-benda yang menghalang, yang mengganggu dia ibadat. Ini kira orang panggil sedutan cerita lah. Apa? Trailer trailer dia. Trailer dia. Bukan trailer tu. Bukan trailer kontena tu. Sedutan cerita dia. Supaya orang tertarik nak tengok cerita tu. Dia tayangkan hero kena halau daripada rumah. Orang dia apa pasal hero kena halau ni? Jadi orang nak tengok cerita sampai habis. Sama lah ni. Kenapa tak? Dia ceritakan orang yang nak berjalan ibadat ni, daripada dia ahli maksiat, lalu apa benda yang dia dapat mula-mula yang menjadikan dia tu berubah nak jadi baik. Kan? Dia cerita itu kan. Lepas tu dia dah nampak satu-satu, nampak pula bila dah nampak kebaikan nak buat, ada 4 benda tadi yang halang dia jangan buat taat kepada Allah. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, yang keempat tadi dia sebutkan secara ringkas cara nak menyelesaikan. Nanti dia akan sampai satu tempat, dia akan huraikan tentang dunia dan bagaimana cara nak menyelamatkan diri daripada dunia. Itu episod akan datang. Tak tahu tu barangkali episod ke 80, barangkali tu jauh lagi. Lepas daripada hamba tadi mendapat pertolongan daripada Allah sehingga beres 4 tadi tu, dia boleh tinggalkan dunia, dia selamat diri daripada makhluk, dia selamat diri daripada setan, dia selamat diri daripada kejahatan nafsu dia. Dia pun semangat nak beribadat dah, sebab dah selamat kan daripada 4 yang menghalang tadi. Dah tak ada benda halang dah dia. Tak ada, manusia tak ganggu, dunia tak jadi hal dah. Setan pun tak boleh tipu dia dah. Tiba-tiba bila dia nak buat taat, ada 4 benda pula yang ganggu dia. Tadi halang, ni ganggu. Mana? Yang pertamanya rezeki. Inilah kebanyakan. Jadi bukan tak nak mengaji, tapi itulah nak kena cari rezeki. Anak ramai, anak 24 orang. Bini 4 orang. Anak 24 orang. Oi. Rezeki ni nanti kalau tak ni nanti tu. Rezeki, risau rezeki. Risau rezeki tadi sampai terganggu dia nak beribadat. Bukan tak nak mengaji, tapi nanti kalau kau mengaji, nanti kalau masa dah kena bagi kau macam mana rezeki? Tu. Semua alami benda ni. Imam Ghazali ni cerita benda yang ada dalam diri kita.
Cuba tanya tu. Cuba tanya kita ni dulu yang kita lihat now nak belajar agama ni sebab apa? Usahakan rezeki lah tu. Cari doakan saya nak cari rezeki. Saya cari rezeki. Padahal rezeki tu Allah dah siapkan dah. Tapi risau. Nanti akan sampai bab dia. Jadi di antara penyebab hamba tak boleh nak taat kepada Allah kerana risau tentang rezeki. Contoh orang tak berani hantar anak-anak dia belajar agama sebab takut tak ada rezeki. Kan kalau hantar anak belajar sekolah agama, mana rezeki dia nanti akan datang macam mana dia? Nampak tak tu? Banyak berlaku. Na'udzubillah min zalik. Tu rezeki punya pasal. Tu contohlah yang kita pernah jumpa. Kau mengaji ni nanti kau nak buat apa? Kau tak nak kahwin ke? Kau tak nak pakai kereta ke? Semua dibaca kan? Nampak tak tu? Risau ke kau belajar agama nanti masa depan kau macam mana? Nak kerja apa? Kau tak nak kahwin ke? Dia tak tahu 2 bini 3 bini macam mana boleh nyanyi ni? Ini semua isyarat nak suruh berhenti dah ni. Tak apa bang. Tak apa, biarkan dia. Dia nak hiburkan hati kita. Jadi benda yang mengganggu kita ibadat rezeki. Tu yang kita kerja tu. Kerja tak cukup masa, overtime, tak cukup lagi cari part time, tu rezeki lah punya cerita tu. Tu bimbang tentang rezeki lah tu. Takut tak cukup duit, takut nanti kita mati tak tinggalkan harta untuk anak bini. Tu semua tu, betul tak? Ngaku je lah. Betul. Kan kalau mati kan anak bini aku tinggal, macam mana dia orang nak makan minum Dah selama kita sebelum jadi suami, siapa tanggung rezeki dia? Sebelum dia jadi bini kita, siapa tanggung rezeki dia? Kita. Dah sejak kita kahwin dengan dia, makna kita tanggung lah. Macam mana? Sebelum kita kahwin, selepas kita kahwin, Allah lah yang tanggung rezeki. Jangan pandang diri kita tu pula yang menanggung rezeki. Tu sebab kena ngaji akidah. Jaga pegangan kita. Kalau betul-betul hati pegang rezeki itu daripada kita, tu lagi berat kesalahan nanti kan? Ngaji, akidah pegang. Dan yang kedua, khatir. Ni kita baca ringkas je, dah habis dah ni. Nak baca ringkas je, nak penutup dah. Yang kedua yang menghalang, merisaukan kita ni nak beribadat, mana? Khatir, makna bimbang daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutnya akan dia. Makna risau tak tentu pasal, mudah bahasa kita. Risau macam-macam ketakutan, macam-macam risau ni kan. Was-was macam-macam, padahal benda tak tahu lagi berlaku ke tidak. Tapi dia punya risau tu, risau entah apa-apa benda, sampai-sampai tak boleh nak beribadat. Risau orang benci, risau orang tak suka, risau macam-macam risau tadi. Ni dalam hati ni, kacau bilau ni. Itu yang ganggu ibadat. Risau entah apa-apa, risau tak tahu. Yang ketiga, kesakitan dan bala yang dituangkan atasnya daripada tiap-tiap pihak istimewa pula. Dan sebenarnya engkau dirikan dirimu bagi pihak menjadi makhluk. Yang ketiga, yang ganggu kita nak ibadat ni adalah apa? Bala, ujian yang datang daripada Allah. Allah uji kita dengan masalah keluarga, masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah macam-macam lah. Ini pun memberi kesan mengganggu ibadat. Fikir tentang laki macam ni, dia pun stres, dia pun tak ibadat. Yang laki pula fikir tentang bini masalahnya ni, laki pun stres, pun tinggal ibadat. Masalah-masalah tu, ujian tu jadi sebab dia tinggalkan ibadat pula dah. Orang makin banyak masalah, makin dekatkan diri dengan
Allah. Kita terbalik, makin banyak masalah, makin tinggalkan, makin jauhkan diri daripada Allah. Dan yang keempatnya, bagi qada dan qadar daripada Allah Ta'ala dengan manusia, dan pahit yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika, dan nafsu bersegera kepada fasad, dan sakhat, dan bersegera ia nafsu kepada fitnah. Maknanya, nak menghadapi qada dan qadar Allah. Itu pun satu ujian juga tu, yang boleh ganggu ibadat. Tak boleh terima takdir, tak boleh terima takdir, tak boleh terima takdir. Dijadikan benda-benda tu tadi sebagai alasan untuk dia menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Itu secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Jadilah malam ni kita balik awal sikit. Alhamdulillah, cukuplah. Itu dia punya, apa nama tadi bang? Trailer. Ikutlah, ada bunyi. Faham lah tu, orang mesti tahu punya tu. Trailer tu kita tak pandai nak sebut. Asalkan ada bunyi lebih kurang jadilah tu, faham dah. Sedutan ni. Sedutan perjalanan orang yang nak beribadat kepada Allah. Itulah dia jalan cerita ni. Sedutan ni tadi tu. Dia akan jumpa dunia yang halang, manusia yang halang, setan halang, nafsu halang. Lepas tu pula jumpa pula rezeki yang ganggu. Macam-macam benda yang dirisaukan dalam hati, entah apa-apa tak tahu. Lepas tu dengan balak pula ujian. Lepas tu nak hadapi qada Tuhan lagi. Macam-macam. Itulah di ibadat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu ba'ata. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah dengan keberkahan Nabi kita Muhammad, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan kemuliaan majlis ilmu, dengan keberkahan para malaikat yang hadir, yang mengerumuni majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sekaliannya yang hadir, yang bertalaki di sini, dan kawan-kawan yang mengaji secara online, tidak terkecuali siapa pun, mudah-mudahan diampunkan sekalian dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, dan ahli keluarga kita semuanya, kenalan kita, kawan-kawan kita, tak terkecuali semuanya muslimin muslimat. Mudah-mudahan dengan keberkahan kemuliaan majlis ilmu ini, Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang dulu, yang sekarang, yang tersurat, yang tersirat, yang lagi-lagi akan datang. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan Allah pilih lagi kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah pilih kita selalu duduk dalam majlis ilmu supaya kita mendapat rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing zahir dan batin kita, jadikan kita hamba yang banyak-banyak bersabar dan bergantung hati kepada Allah, harap pada Allah sungguh-sungguh, yakin yang Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi pertolongan kepada kita dalam nak menuju jalan ibadat yang sangat payah ni, yang sangat sukar ni. Tidak ada yang lain boleh menolong kecuali Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita daripada pahaman-pahaman yang sesat, yang menyesatkan, akidah yang menyesatkan, syariat yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sampaikanlah, andai kata ada sekelumit pahala daripada majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin, dan keturunan kita hingga ke atas. Dan mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang bertakwa. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita, keturunan kita, yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu, dan tak lupa saudara kita di Palestin dan sekalianlah penduduk dunia, umat Islam yang sedang ditindas, dizolimi oleh orang kafir. Mudah-mudahan diberi bantuan, pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala menghancurkan, mengalahkan sekalian orang kafir yang khianat terhadap umat Islam. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a kutri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.